hatiku pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis, harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus bisa jadi tahan banting. Sakit ternyata, sakitnya cinta buat aku menangis. Aku pernah suka, aku tak bisa nangis jika kekasih hati pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu memarahi aku jika jatuh air mataku. Kata ayah selalu, air mata itu adalah tanda kelemahan. Tapi ternyata air mataku ternyata jatuh juga. Aku pernah suka, aku tak bisa nangis jika kekasih hati pergi meninggalkan aku. Ayahku tersayang, maafkanlah aku jika aku masih menangis, masih belum bisa menjadi seperti apa yang ayah selalu mau. Kita berjanji untuk tidak lagi menangis karena cinta. Aku pernah suka, aku juga bisa nangis jika kekasih hati pergi meninggalkan aku. Aku pernah suka, aku juga bisa nangis jika kekasih hati pergi meninggalkan aku. Aku pernah suka, aku juga bisa nangis jika kekasih hati pergi meninggalkan aku. Okey, kami Yeay. gegarkan pagi anda hari Isnin ni. Ya, betul. Okey, dengan muzik yang drum yang dibawakan pula oleh gadis manis yang memberikan anda aura pada pagi ini. Memberikan satu semangat yang luar biasa juga sebab kita bersiaran di Studio Jamming di Sri Pentas. Kita perkenalkan dahulu pemain drum ini yang pagi-pagi sudah pun bermainkan lagu Aku Bukan Superman, lelaki tak boleh Ya, nangis tau, okey. Patri. Okey, kita Bersama? perkenalkan Iman Dalina. Assalamualaikum, Okey. selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, okey. Boleh ya? Selamat pagi. Okey. Ya, kita pun sebenarnya jarang dapat berjumpa dengan drama perempuan kan. Kalau ada pun berapa ramai je kan. Macam mana okey belum tu kemudian bertanya Iman berusia? Umur saya 21 tahun. Okey, jadi Masih sejak bila muda. terlibat? Hmm. Saya start main drum umur 4 tahun. Wow, 4 tahun. 4 tahun. Memang sebab kita kalau 4 tahun ni kita ada pilihan, kita nak main piano ke, kalau perempuan lah piano kan. Tetapi kenapa drum? Saya inspirasikan oleh bapa saya. Abah saya dulu main drum as a hobby dan saya pun minat sekali. Okey. Ikut sekali minat. Jadi dah jadi kaki pukul yang tegaran. Betul. Okey, jadi peringkat awal bila orang yang kecil ni biasanya dia akan main by heart kan. Betul. Lama-lama ada tak masuk kelas formal ke macam mana untuk ni? Saya masuk kelas formal pada umur saya 11 tahun. Okey. And then umur saya 13 saya masuk Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Okey. Umur saya 16 saya sambung diploma saya kat Mahidul College of Music in Bangkok, Thailand. Okey. Okey, sepanjang daripada pengalaman ni pernah tak Iman turut serta dalam satu pertandingan berprestij antarabangsa ke? Saya ada perform untuk festival jazz di Hua Hin di Thailand juga. Okey. Untuk kawan saya.
masa saya sambung belajar di sana, masa saya melanjutkan pelajaran saya. Berapa lama di Thailand? 3 tahun. Oh, Putai dah macam. Putai dah. Putai dah. Okey, jumpa saudara. Cerita sejak kasih hari ni. Jadi macam mana bila dah belajar di luar negara semua, dah kembali semula ke sini, rasa tak mungkin tak puas lagi nak tambah ilmu ni? Betul, tak puas lagi. Sebab tu sekarang saya tengah sambungkan pelajaran saya in degree dekat Aswara. Okey, dalam bidang muzik? Ya, ambil music, ambil performing. Okey. So sekarang saya nak tahu juga on how belajar dekat Malaysia sekali. Okey, selain daripada bermain drum, apa lagi alat muzik yang lain mungkin Iman dah ada kemahiran lah, sebab kita tahu bermain muzik ni perlu kemahiran kan. Selain drum, percussion lah. Percussion mengetuk juga. Yang benda kena mengena dengan jari. Jari saya tak nak bagi kerjasama. Oh, ya ke? Baik, Iman, masa di Bangkok kan, dalam kelas tu kalau komposisi jantina, laki perempuan macam mana? Campur. Okey. Campur and they respect each other. Tak maksudnya yang main drum ni? Main drum perempuan lelaki sama. Ya. Sama je. Okey, tapi kalau macam bila dah kita biasa kan, kalau ikutkan pengalaman, ada tak orang macam pandang rendah sikit kalau perempuan? Sejujurnya ada tu ada. Tapi lama kelamaan lelaki untuk generasi saya dah tak pandang dah Siapa yang bermain tu? Yes. Laki ke perempuan ke? Diorang respect each other's punya minat and diorang tak kompetitif. Okey. Diorang more to Okey. supporting each other. Okey, kita nak tengok. Tadi kita tahu lihat bagaimana hebatnya Iman bermain lagu Aku Bukan Superman. Boleh tak bagi satu persembahan yang macam goreng sikit, nampak macam wow, this is Iman. Boleh boleh. Okey. Okey, kita tahu bahawa bakat ni sebenarnya perlukan kemahiran yang sangat luar biasa. Kita perlu maknanya belajar sehingga menjadi pakar. Kita nak tengok. Boleh Ini sikit, lagu apa? Okey. Saya goreng jazz sikit lah. Okey, Okey, kita okey. jazz pagi-pagi ni. Boleh Pak Cik? Okey. Sesuai lah untuk Pak Cik. Lagu lepas ni lagu sebai-sebai ya. Okey. Okey. Jazz. Apa tadi lagu apa Pak Cik? Sebai-sebai. Thai กรุงเทพได้ครับได้ครับพิมพ์โอเค Tu cahaya kau ke. Pak Cik nyanyi. Oh, dia bunyi Thai tu dia sikit dah. Okey. Ada permintaan, ada peminat. Tengok pagi-pagi peminat MHI Ramai, dah call penerbit kata okey. dia nak lagu rock satu. Boleh. Okey, hey ladies Okey, kalau bermain drum ni, sebab kita tahu tangan bergerak, kaki bergerak, mata pun nak tengok. Oh, okey. Apa cabaran dia kalau bermain drum ini? Cabaran dia, tangan buat benda lain, kaki buat benda lain. Saya ada otak kiri, saya ada otak kanan. Nak kena bahagikan. And at the same time, kalau tengah perform, contohlah kita main lagu jazz. Ada kawan-kawan buat solo. Betul, kita kena ikut form of the song. Tapi saya nak cuba tiru ni apa kawan saya main tu. Sebab music, the instruments ibaratkan diorang tengah having communication with each other bila main. So, banyaklah juga kerja sebenarnya. Betul. Okey. Jadi pentas paling prestis yang anda pernah beraksi pengalaman Iman Sri. Alhamdulillah, at the moment was the jazz festival in Hua Hin. Okey. For now, for international, for tanah air sendiri belum lagi, insya-Allah. Okey. Ada haruskan nak buat kumpulan ke? Sebelum ni kita ada macam Candy kan. Asyik baik buka cerita. Okey, ada. Okey. Kami akan keluarkan, saya dan kawan-kawan saya akan keluarkan band Okey. bernama Daydream Manifest. Boleh cari dekat IG, Instagram, Daydream Manifest. Kita akan keluarkan lagu by this Friday.
Oh, dekat dah minggu ni juga. Yes, kebetulan. Siapa dia punya anggota? Anggota kita ada saya sebagai drama Iman Alina, penyanyi kita orang Emeline Hasrin. Basis kita ada Arif Putra, kita panggil dia Bob. Gitaris kita panggil Furqan Iskandar, nama panggilan dia Kon. So semua daripada budak UPSI. Saya terlibat dengan diorang sekali. Kita akan buat band. Dah lama tak ada kemunculan drama wanita. Okey, ini akan melengkap Hari dia. Jumaat ini Iya, Jumaat ini. Okey. Follow Kita IG. nantikan. Okey, terima kasih banyak-banyak. kasih. Iman Couple Nalina ni Tahap. adalah antara salah seorang daripada pemuzik yang luar biasa. Kita nak nanti bersama lagi beberapa lagi pemuzik yang luar biasa. Katanya ada accordion, ada kalau kita ejaannya guzeng, tapi sebenarnya kutseng. Okey. Sebab ini adalah satu instrumentasi yang penting untuk menghidupkan suasana dan kita harapkan mereka ni menjadi tenaga mengajar sore nanti. InsyaAllah. Tahun ini bakal mensyarah, bakal ahli musik yang dihormati. Okey, kita nak dengar satu lagi persembahan daripada Iman Nalina. Kita persilakan Lagunya? Sinaran. Ya, okey, silakan. Teringat di masa lalu bersenda
baik, demikian persembahan yang memukau jiwa pada hari Isnin ini bersama dengan Firlani, ya. Nama sebenar? Nama sebenar. Oh, cantiknya nama tu. Apa maksud disebut nama Firlani? Maksud dia yang hebat, cik. Tak adalah. Berapa lama bermesra dengan akorden? Okey, kalau ikut technically, saya main akorden sejak daripada tahun 2008. Sehingga sekarang lah. Ya. Tapi saya punya, orang kata, alat-alat muzik yang lain juga. Sebab saya pemuzik sepenuh masa. Jadi, saya belajar macam-macam lah. Okey. Ini salah satu Ni lah. kan, kalau orang lama dulu kita tengok macam si arwah Yarham Pak Ngah. Betul. Kemudian Yarham Fazil Ahmad kan. Yang orang muda ni kita sedang mencarilah bintang-bintang pelapis kan. Kalau ikutkan senang tak untuk bermain bola muzik ni? Oh, susah. Satunya sebab saya main saya main piano. Jadi bila piano kita main macam ni. Okey. Bila akorden kita kena sengetkan dia. Jadi susah okey. sikit. Dan satu lagi dia kena pump angin, tarik dia kena tarik angin dia. Ya. Kalau tak tarik dia tak bunyi. Jadi Oh, kebanyakan okey. orang boleh main sini tapi tak bunyi sebab susah Ketika nak tarik. peringkat awal main kan, sama ada melalui paksaan ke Oh, ataupun okey. macam mana ke, bila boleh bermula? Ya. Okey, bermula dia waktu tu saya punya major instrumen saya di Aswara dulu, belajar di Aswara. Saya punya ialah gitar. Jadi sewaktu saya main gitar, banyak orang dah main gitar. Jadi saya punya guru salah seorang Abang Kamarul Hussein, dia cakap, "Fi, cuba belajar satu instrumen tradisional." Dan waktu tu saya ambil akorden sebab akorden masa tu yang paling dalam, kalau kenduri-kenduri kahwin ke gaza-gaza memang selalu pakailah. Jadi kat situ saya cuba belajar main. Dah lama-lama tu saya banyak job main akorden. Oh, Bila okey. lama terus saya melekat main ni. Dan daripada sini dia beranak-beranak lah. Kiraan 1 hingga 10 dah mahir ke level mana? Oh, situ saya masih banyak ni nak kata sampai 10 pun saya tak berani lah. Masih lagi belajar. Tapi banyak bermain dari hati lah. Betul. Tak perlu lagi Saya banyak perlu nota. Kita bagi nota Kak. Tengok pada composition lah. Kalau composition tu dah kita main dalam orkestra, dalam show sebenarnya kita guna nota. Saya tengok yang main akorden ni ada karakter tertentu. Betul. Macam saya main tadi ialah bunyi Melayu lah. Okey. Dia ada sesuatu dengan muzik lain tak kalau ikutkan? Yang mana yang paling masuk sekali? Ataupun dia memang fleksibel untuk akorden ni masuk dengan muzik yang lain? Okey, so far sekarang ni daripada saya punya pengalaman, akorden semua muzik boleh masuk. Sebab kalau akorden dia pun asal dia pun daripada belah Eropah sana kan. Jadi muzik moden masuk, tradisional masuk, Arab pun masuk, India pun ada. Akorden ni arounder. Dalam dunia ni semua pakai. Kalau tiba-tiba persembahan kan tanpa main instrumen ke apa, kan ada bermain solo, macam mana lagu? Boleh. Contohnya kita ada di belah kiri ni kita ada chords dia. Okay. Jadi bila kita main tu kita boleh main. Dia. Kalau muzik Portugis ada belajar? Muzik Portugis. Muzik Portugis. Yang Melaka-Melaka tu Donang Sayang kan ada. Ada. Itulah permulaan dia di mana saya lebih mendalam lagi dalam muzik tradisional. Selepas saya di Melaka, praktikal di sana, belajar Donang Sayang. Donang Sayang. Sebab salah seorang guru saya, tokoh Donang Sayang Negara kita nama Pak Baharim. Sikit sebab ada bekas pemain Donang Sayang dekat belakang. Oh ya ke? Okey. Dia cakap kalau boleh main lagu Donang Sayang satu, you boleh main semua lagu Melayu asli. Kita dah dengar sikit Donang Sayang membangkitkan cinta pada budaya. Donang Sayang? Donang Sayang. Oh, ini request on the spot ni. On the spot. Menggamit bumi Melaka. Okey, bawa juga instrumen lain Betul. Saya ada buat sebab salah satu program ni kan bakat luar biasa. Jadi saya rasa saya ada something yang saya nak Tongkat share. ni? Sebenarnya tongkat ni bukanlah instrumen. Tapi macam mana sebab saya main seruling. Jadi bila saya tengok tongkat ni tongkat orang tu kan. Bila dia ada lubang-lubang ni, saya rasa macam boleh kot sebab saya main seruling Arab. Seruling Arab main dia begini. Okey. Jadi bila waktu saya tengok saya cuba apply, lama dia jadi macam alat muzik pula dia. Boleh tiup? Kisah. Tapi kalau persembahan pernah bawa ni? Tak. Tak Sebab kan? satu seruling pula dah tongkat ni dia bukan in tune. Asal lubang kita nampak tu bolehlah diinovasikan kan? Semua benda yang berlubang kita boleh tiup. Kalau kecemasan tiba-tiba kan nak persembahan. Pernah tak buat ini untuk pertandingan ke? Ada? Tak ada. So far tak. Ini semua suka macam Tapi boleh dalam jadi, ya? Kalau macam tadi dalam video tadi tu ada saya main straw. Straw tu pun dulu masa kita kecil kat sekolah kita gunting tu kita tiup bunyi trumpet kan. Jadi straw tu saya inovasikan dia bagi panjang, saya tepuk-tepuk lubang jadi bunyi serunai. Sebab jarang cameraman ni senyum, dia tersenyum tadi tengok. Oh ya ke? Boleh tak kita sekali lagi main? Okey boleh. Alah borek ni.
Lagu apa pun saya tak tahu. Oh, okey. Tapi boleh masuk dengan syair Rumi semua tu lah. Mungkin boleh. Okey, itu dia. Okey, dan satu lagi. Oh, okey. Ini gambus okey. lah. Ini memang Gambus. bila kita main dalam muzik-muzik tradisional, Ghazal, ghazal, memang ada lah benda ni. Ini sajalah. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Oh, okey. Saya rasa boleh cipta lagu tak awak? Boleh. Boleh? Saya memang komposer sepuluh masa. Oh, okey. Boleh jadi pewaris Pak Ngah ni? InsyaAllah, amin. Saya anak-anak didik dia orang. Anak-anak didik beliau. Sekarang umur berapa? Saya Alhamdulillah 37. Oh, bukan 25? Tak ada. Saya dah umur banyak dah. Kalau ikutkan berapa jumlah instrumen yang boleh main? Okey. Satu. Okey, kalau ikutkan kalau kita kira kami daripada Aswara kita kena banyak belajar. Wayang kulit, gamelan sebagainya. Jadi boleh katakan 30 lah lebih kurang. 30? Sebab Kompang gamelan, boleh, wayang kulit, sebab gamelan dia ada satu set. Banyak lagi sarung baru, sarung pekin, bonang. Bonang. Lepas tu wayang kulit kita ada geduk, kita ada canang, kita ada gedombak dan juga saya instrumen moden, drum, gitar, bass. Ajar kompang boleh semua kompang semua. Sebab kita memang dilatih. Bila kita ada show kadang-kadang tu guru-guru kita, awak main gendang ni, saya tak pandai main pak. Belajar. Ada kecemasan kita kena campak hidup ni. Betul. Sebab saya full time musician, so saya kena belajar dan juga saya mengajar orang juga. Kalau dengar persembahan kan, kalau ada yang sumbang boleh perasan lah. Boleh. Kita diam je lah. Biasalah tu. Kami pun macam tu. Kalau kami perform, depan tu ada guru-guru, orang-orang muzik. Takut. Memang takut. Macam tu lah. Okey, semoga bersinar. InsyaAllah. Pelapis, kita harapkan ada pewaris kepada Allahyarham Pak Ngah, kemudian Allahyarham Fazil Ahmad yang sedia dengan muzik yang mereka bawakan untuk menjulang tinggi martabat pusaka bangsa. Amin ya rabbal alamin. Okey, lepas ni kita ada persembahan lagi. Terus ya. Ini lagi special punya tau. Ini okey. memang tak dijangka-jangka punya siapa yang akan main alat muzik ni. Kira dia dari bukan Guangzhou ni. Rakan-rakan saya juga, rakan-rakan Persembahan kami muzik. juga. Sebutannya betul ialah Guceng. Guceng. Silakan. Ini diberi oleh orang Melayu tau. Sangat luar biasa bakat yang dimiliki. Kalau biasanya kita tahu alat muzik ini dimainkan oleh
berbangsa Cina, tetapi kali ini kita perkenalkan Wan Muhammad Syamil Wan Syamsul Anwar, merupakan pemain alat Kuchen. 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 Terima kasih bersama kami. Tapi lagunya, wow, pagi-pagi ni melodinya sangat menyentuh hati. Kenapa memilih lagu moden? Kemudian satu, sebab hari ini adalah hari Isnin. Okey. Kita panggil Monday Blues. Yeah. Can't Help Falling in Love. Dia membawa satu memori lah kepada saya. Dia ada memberi satu makna kepada saya. Sebab satu lagi saya nak menunjukkan bahawasanya instrumen tradisional ni bukanlah saja boleh main lagu-lagu Cina saja. Sebab kadang-kadang fahaman orang ni bila instrumen tradisional macam kawan saya tadi ada main untuk accordion lagu Melayu saja. So kita nak cuba berbagaikan. bawa lagi satu, instead of kita nak memperkenalkan instrumen ini kepada umum bahawasanya ada instrumen ini. Saya rasa itu lagu tadi sangat membuatkan kita pun jatuh cinta sebenarnya mendengar daripada melodi alat muzik ini. Okey, Wan Syamil ni sebenarnya merupakan pensyarah juga di Aswara. Ya, betul. Okey, kenapa? Macam mana bermulanya minat untuk belajar alat muzik tradisional ini? Okey, first of all, boleh komputer Boleh. Okay, yang tadi tu adalah senior saya sebenarnya. Oh, ya ke? Di mana dia masuk dengan dekat ASK pada zaman kami, iaitu Akademi Seni Kebangsaan pada tahun 2005. Saya masuk pada tahun 2006. Asalnya saya bermain gitar klasik. Okey, mula gitar klasik. Asalnya. Dan selepas pada kita habis sesi orientasi apa semua tu, cikgu kami ni dia tak nak bagi kami main instrumen moden ni. Dia tak bagi kita main gitar sebab dia kata gitar ni terlalu ramai. Luar kotak lah. Kena luar bagaikan kotak. luar biasa. So dia bagi orang ni main ini, orang ni main ini. Kena dekat saya, Kuchen. Saya dengan penuh bangganya. Yes. Walaupun saya tak tahu. Tak tahu main. Okey. Dan bila saya pergi kelas, cikgu saya tunjuk, oh inilah Kuchen. Yang mana pada zaman itu kita sangat famous dengan dia kata Kung Fu Hustle. Yang boleh keluar kapak kalau kita buat macam macam ni. Dia kan keluar kapak lah. Kononnya lah. Kita pun praktis. Alhamdulillah dah lebih 15 tahun saya main, tak keluar juga kapaknya. Okey, tadi kata praktis. Ya. Bagaimana bermulanya perjalanan pertama mempelajari alat tradisional ini? Masa tu kita tahu kalau kita tak biasa, kita akan tensi dan sebagainya kan. Ya, mesti dia ada berapa fasa lama nak ambil tu? Dia ada fasa yang mana awal tu kita seronok Kita seronok nak kenal ini apa ni, tali warna hijau, tali warna putih. Bila kita kenal mana dia punya do dia kan, first note. Dan bila masa yang masuk tangan kiri tu, dia ada yang main. Dia ada yang Okey. Mata saya tertumpu kepada jari jemari anda. Okey, ini apa benda ni? Ini kalau kamera boleh fokus, ini dia dipanggil macam kalau gitar tu dia panggil pick lah. Di mana yang ni kita pakai untuk menguatkan dia punya tone. Kalau kita pakai jari secara terus, dia punya bunyi dia tak berapa nak solid lah. Dan kalau yang specialnya adalah yang untuk ibu jari inilah, di mana kita cara main dia untuk klip. Ataupun satu lagi kita panggil bahasa mudahnya adalah tremolo lah. Okey, kalau pagi tadi kita dengar Wan Syamil, dia bagi melodi yang sangat indah. Permulaan hari Monday Blues tu macam tersentuh sikit. Kita nak dengar, boleh tak? Kalau goreng lagu rock sikit ke apa, boleh ke? Goreng. Lagu yang macam rancak lah menggunakan cubalah. Ni sama kes ni, order ni. Sebab dia luar biasa kan? Saya cubalah. Saya rasa macam nak marah pula. Emosi dia tu. Lagu kungfu lah. Lagu kungfu. Okey. Wan Syamil pastinya turut menyertai beberapa majlis berprestij dan sebagainya. Mungkin kongsikan jugalah sehingga ke tahap mana dah? Ke tahap mana? Kebiasanya untuk tahap sekarang ni kita banyak mengiringi persembahan-persembahan kebudayaan. Yang paling baru tahun lepas festival apa tu dipanggil? Floria dekat Putrajaya yang macam pesta bunga tu. So kita banyak terlibat dengan aktiviti kebudayaan. Okey.
Ini salah satu daripada kita rasa kelebihan yang luar biasa. Kita meraihkan sebenarnya lebih ramai lagi pemuzik-pemuzik di tanah air ini untuk mengangkat industri seni kita. Kita nak jemput Filani dan juga Pak Cik. Siapa nama Pak Cik? Pak Cik main apa? Alat apa? Okay. Oh, tak ada. Saya bekas pemain kompak. Okey, kita berbangga kerana dapat bersama dengan mereka yang hebat yang mampu beraksi ya. Tak dapat tanduk telinga dijinjing. Tak ada seruling tongkat dicari kan. Tongkat. Inovasi. Inovasi dalam satu menghasilkan satu yang berimpak tinggi kepada persembahan. Begitu juga juga tadi Iman Nalina, pemain drum wanita, katanya itulah antara bakat yang kita boleh raikan. Hari Jumaat nanti nak keluar album dan sebagainya. Nanti kalian ada ke macam nak kombinasi buat lagu alunan muzik bersama ke? Digabung bersama semua instrumen yang ada ke? Ada. Boleh. InsyaAllah boleh. Kalau kita plan baik-baik, jadinya zaman PKP dulu, banyak musician buat macam tu. Bergabung. Walaupun di tempat berbeza kan? Ya, betul. Dalam satu frame tu, semua jadi. Okey, jadi sekarang ni masih juga mengajar? Masih lagi. Mungkin orang muda yang berbakat. Apa syarat pertama nak belajar muzik ni? Syarat pertama, bakat. Kena ada bakat dulu. Sebab kalau tak ada bakat, belajarlah macam mana pun awak tak akan dapat sampai bila. Sebab saya ada seorang kawan, dia nak belajar muzik, masuk Aswara, main drum, tapi ketuk meja pun fail, dan dia masuk teater. Apa yang dicari dulu nak nilai bakat tadi tu? Bakat dia tak ada tu, dia tengok apa dulu? Okey, tengok tempo, tengok pitching, dan juga senang tangkap lah. Sebab muzik ni, kita kalau tak ada bakat, kita train macam mana pun tak boleh. Kalau tidak, Baru nak belajar kucing. Dia dah takut dah. Boleh. Nombor satu, kalau macam saya, itu sana bakat. Kalau untuk saya, minat lah. Minat? betul. Kalau tak ada minat, even saya pernah dengar kata-kata seorang tokoh muzik lah. Kalau ia ada 99.8 pun, 0.2 tu boleh mengganggu kamu punya fokus. Betul. Dia cikgu pentingkan bakat. Cikgu pentingkan minat dan juga disiplin ya. Kalau tak datang kelas memang tak jadilah. Betul. Betul. Practice makes perfect. Terima kasih diucapkan kepada kalian berdua, Firlani, Firlani Malik dan juga Wan Muhammad Syamil, Wan Syamsul Anwar. Dan juga terima kasih juga ke Iman Nalina. Nama dia sikit lah. Nama macam muzik. Firlani. Patutlah dia main semua 30 alat muzik mampu untuk dipersembahkan. Bukan saya, Syamil pun sama juga. Ada 10, lebih dari 20. Lebih kurang lah. Okey. Memang cukup luar biasa. Baik, kita nak berasa ketika sekembalinya nanti. Kongsian ini hari bersama Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Media berkampung untuk menembak dan sebagainya di lapang sasar di Negeri Sembilan. Kita saksikan sikit rangkumannya. Dentuman berdas-das tembakan pistol memecahkan suasana di lapang sasar Mantin Negeri Sembilan apabila lebih 100 pengamal media beraksi mengendalikan senjata api pada Sabtu lalu. Mereka dijemput menyertai aktiviti menembak sempena dengan Hari Bersama Media 2023 anjuran Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Setiap pengamal media berpeluang menggunakan pistol Glock 19 semi-automatik membabitkan 3 acara iaitu tembakan precision individu dan berkumpulan, tembakan jatuh piring dan pull bull. Tujuan utama penganjuran adalah bagi mengeratkan hubungan serta menghargai peranan pengamal media dalam mengetengahkan fungsi APMM kepada masyarakat. Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Datuk Hamid Muhammad Amin juga turut serta seketika bagi merasmikan majlis. Pelbagai hadiah menarik termasuk cabutan bertuah turut disediakan. Paling istimewa, tim Malaysia hari ini menjadi johan berkumpulan dalam acara tembakan precision. Selain itu, johan bagi acara Pool Bull diungguli oleh Ketua Editor Unit Berita dan Hal Ehwal Semasa, Kamarudin Mape yang berkongsi kemenangan bersama penerbit Majalah 3, Muhammad Ros Abdullah. Manakala johan individu precision wanita dimenangi oleh Pengurus Besar Unit Majalah Gaya Hidup dan Bual Bicara, rangkaian televisyen media Prima Berhad Wan Sabariah Syekh Ali. Menutup tirai majlis, Media Prima Berhad diumumkan menjadi johan kategori keseluruhan 2 tahun berturut-turut dan membawa pulang trofi. Tahniah diucapkan kepada semua peserta dan terima kasih kepada APMM atas penganjuran acara tahunan ini yang berlangsung dengan jayanya.
Baik, kita lanjutkan pengisian Malaysia hari ini. Kita berbicara berkenaan dengan pewartaan pelan struktur 2040. Jadi kita nak berbincang berkenaan dengan topik ini bersama dengan tetamu kita, TPR Hajah Nur Fajariah Sulaiman, merupakan pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Bila bercakap berkenaan dengan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ataupun PSKL 2040 ini, Puan boleh bagi tahu kami berkenaan dengan apa sebenarnya berkenaan dengan PSKL 2040 ini? Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak TV3 kerana memberi peluang kepada DBKL untuk memberi penerangan ringkaslah berkaitan apakah itu Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Jadi untuk makluman semua, sebenarnya DBKL telah pun berjaya menghasilkan Pelan Struktur 2040 ini, yang mana ia merupakan satu dokumen perancangan utama bagi memacu pembangunan di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah juga Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ini telah dapat diwatakan pada 19 Oktober 2023, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah dapat menyempurnakan majlis peluncuran Pelan Struktur ini bertempat di Institut Latihan Dewan Bandaraya pada 9 November 2023. Jadi apakah sebenarnya Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ini? Sebenarnya adalah untuk pengetahuan semua, ia adalah merupakan pelan struktur bagi menggantikan Pelan Struktur 2020 yang telah diwatakan pada tahun 2004, di mana pelan struktur tersebut adalah merupakan pindaan kali ketiga bagi Kuala Lumpur. Dan sebahagian besar daripada dasar-dasar yang berada dalam Pelan Struktur 2020 tersebut telah pun ditambah baik, mana yang relevan diguna pakai, dan penerapan dasar komitmen negara di peringkat global, nasional dan juga peringkat tempatan telah diambil kira, dan yang terkini adalah dasar Malaysia Madani. Dan ingin juga saya menjelaskan bahawa terdapat perbezaan di antara Pelan Struktur 2020 dengan Pelan Struktur 2040, di mana format laporannya agak berbeza, di mana ianya tidak lagi berbentuk konvensional, iaitu mengikut sektor, iaitu sektor mungkin perumahan, perdagangan dan sebagainya, tetapi ia lebih menjurus kepada matlamat yang ke arah mengikut tema, di mana temanya lebih kepada agenda, kita panggil sekarang ni lebih kepada Sustainable Development Goals, dan juga matlamat New Urban Agenda, bagi memastikan Kuala Lumpur memenuhi keperluan hari ini dan juga masa hadapan. Okey, dalam kita merealisasikan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ni kan, kita tahu juga bagaimana ataupun apakah proses dan juga kaedah penyediaan PSKL 2040 ini. Okey, sebenarnya proses penyediaan Pelan Struktur 2040 ini telah bermula sejak 2018 lagi, di mana ianya mengikut peruntukan undang-undang yang diguna pakai di Kuala Lumpur, iaitu mengambil kira peringkat penyiaran notis awal sehinggakan perwataan. Dan untuk makluman semua juga, proses ini melibatkan banyak pelibatan sesi libat urus dan juga mengambil kira kajian-kajian di peringkat global, nasional, dan kita telah memfahamikannya untuk mendapatkan pandangan selama 3 bulan dan seterusnya didengari dan diteliti oleh jawatankuasa yang dilantik oleh menteri, dan seterusnya adalah di peringkat untuk mendapat kelulusan di berbagai peringkat, dan yang terakhirnya adalah di peringkat menteri kita lah, iaitu sekarang adalah Perdana Menteri. Seperti mana tadi Puan maklumkan bahawa PSKL 2040 ini merupakan dokumen perancangan tertinggi bagi Kuala Lumpur. Jadi kita nak tahu juga 6 matlamat utama yang bersama visi dan matlamatnya lah. Okey, saya mulakan dengan visi terlebih dahulu, di mana visi adalah Kuala Lumpur Bandar untuk Semua menjelang tahun 2040, di mana visi ini sebenarnya adalah selari dengan prinsip perancangan baru yang meletakkan komuniti sebagai fokus arah tuju perancangan Kuala Lumpur, yang akan memberi penekanan terhadap pengkongsian yang inklusif berasaskan pembangunan mampan dan juga kerangka dasar Malaysia Madani. Dan aspek yang diambil kira dalam bentukan visi ini juga adalah peningkatan kualiti alam sekitar. Alam semula jadi, pertumbuhan ekonomi bagi mewujudkan kemakmuran bersama bagi mencapai kesertaan komuniti lah. Di mana terdapat 6 matlamat, 21 hala tuju dan juga 73 tindakan yang perlu diambil kira dalam pembentukan Pelan Struktur ini, di mana matlamat pertamanya adalah akan menterjemahkan 3 hala tuju strategik dan 13 tindakan.
iaitu untuk matlamat yang pertama adalah menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya inovatif dan produktif. Ya. Di sini lebih kepada mengutamakan juga keusahawanan kecil dan sederhana untuk mengikut perubahan kepada konsep perniagaan yang berbeza, iaitu perniagaan atas talian. Dan matlamat kedua pula adalah untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya inklusif, saksama dan juga berdaya huni, di mana ia lebih memastikan bahawa warga kota kita ini mempunyai perumahan yang mencukupi, terdiri daripada berbagai golongan lah. Dan matlamat ketiga adalah untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya hijau, sihat dan vibrant, di mana di sini lebih kepada pendekatan untuk memastikan kehijauan masih diambil kira dalam memastikan bahawa keseimbangan pembangunan di Kuala Lumpur lah. Dan matlamat seterusnya adalah keempat, iaitu menjadikan Kuala Lumpur bandaraya pintar iklim dan rendah karbon. Dan matlamat yang kelima adalah untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya mobiliti cekap dan mesra alam, di mana di sini lebih kepada penumpuan untuk menjadikan pengangkutan awam berkeutamaan, dan akhir sekali adalah Kuala Lumpur menjadi bandaraya pembangunan bersepadu dan mampan. Saya rasa PSKL 2040 ini melihat bagaimana keseimbangannya secara menyeluruh, kan, bukan sahaja melalui pembangunan tetapi banyak segi yang turut diberikan perhatian. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada TPR Hajah Nur Fajariah Sulaiman, merupakan pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan juara Family Duo. Semuanya selepas ini. Juara Family Duo musim ketiga adalah Syarif dan Saiful! Tada Syarif dan juga Saiful Zero, juara Family Duo musim ketiga. Guys, baik, pastinya itulah detik bersejarah buat Syarif dan juga Saiful Zero, pemenang untuk Family Duo kita bawakan. Ini dia juara. Alhamdulillah. Belum tidur lagi? Belum tidur lagi. Okay, baik, sebab family tu dah kami lupa yang mana abang. Okey, yang abang saya ni. abang. Oh, saya ingatkan yang adik. Bukan. Dia abang. Saya abang. Okey. Saya Beza umur berapa? Saya nombor 2. Beza umur 2 tahun. Oh, lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey, jadi ketika awal awak masuk, ramai yang mereka akan memberikan kejutan, ya. Betul. Jadi saya ingat kekuatan mereka ialah kreatif. Siapa di sebalik kreativiti semua ni? Okey, mungkin sebelum-sebelum ni kami sudah terbiasa sebab sebelum ni kita orang banyak ikut pertandingan-pertandingan komedi. Jadi untuk pertandingan nyanyian kali ini dekat Family Duo ni memang sangat berbeza. Tapi kami menggunakan pengalaman kami semasa berada di pentas yang lain untuk ada dekat pentas Family Duo ni. Apa tu penonton-penonton suka. Jadi itu yang kita orang gunakan. Apa kekuatan yang kita ada, kita gunakan itu. Dan alhamdulillah, dan nyanyian pun kita ada juga belajar lah. Kita orang belajar, kita ada ambil kelas vokal dan belajar dengan kita punya rakan-rakan artis. Rambut pun kekuatan juga, Rambut pun kekuatan trademark. Okey, kalau lihat persembahan malam tadi, saya rasa macam saya suka persembahan yang kedua tu. Saiful, saya tak tahu. Saiful saya tengok persembahan kedua tu, Saiful punya rambut dah macam terkolok dah. Dia macam itu kami kena bagi dalam masa 10 minit untuk bersiap. Sebab kita nak standby untuk second punya performance. Sebab persembahan pertama tu kita orang dah habis. Terus naik pergi atas apa semua, tu yang tak sempat. Tapi cantik. Macam mana penonton sendiri memberikan vibes untuk beraksi lebih hebat? Okey, sebenarnya yang masa dalam studio tu kita orang pun tak sangka. Sebab itulah kita orang bersyukur. Kita orang dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Macam contoh tiap-tiap minggu sahabat-sahabat kita orang, fans club kita orang dan juga saudara-saudara kita orang yang datang tiap-tiap minggu support. Dan kita orang tak sangka vibe malam tu bukan family members, bukan kita orang punya kawan-kawan je, satu studio. Satu studio tu meraikan. Jadi macam alhamdulillah. Ada sambutan lah, kita buat lawak, ketawa. Orang ketawa. Lepas tu fans masing-masing pun macam Adira ada fans dia, Hakim Rusli ada fans dia. Semua support each other. Tu yang buat lagi meriah malam. Macam tadi Syarif katakan, kalian sebenarnya dah melalui banyak pertandingan. Okey. Melalui Family Duo ni, kita nak tahu apa
pengajaran yang terbaru yang kalian dapat, yang kalian perolehi sebenarnya yang luar biasa? Okey, sebelum ni saya rasa kami sudah berfikir satu kesilapan besar kami buat. Betul. Sebab kami menganggap penyanyi ini senang. Betul. Dia nyanyi-nyanyi Sebab dia ada bagi tahu, dia cakap kau nak ikut pertandingan menyanyi. Aku cakap mungkin serius Tapi sekali kita orang masuk dekat situ, kita masuk dalam gelanggang penyanyi ni. Dia teknikal, benda ni kena jaga, ni kena jaga. Dia memang susah. Sebab kita ni kalau melawak, kalau kita salah dekat atas stage, kita boleh counter, kita boleh spontan lagi. Tapi kalau kita bertanding nyanyi, kalau kita salah masuk key, kita salah masuk ni lirik apa semua, memang akan on the spot nampak. Tak ada masalah teknikal tadi ya. Tak ada langsung, kadang orang tak ada monitor semua. Tapi okey. Jadi kita belajarlah minggu ke minggu. Lepas tu komen-komen juri. Dia cakap okey, korang dekat sini tak betul ni. Jadi kita orang minggu-minggu kita perbaiki. Sebab kita tengok macam finalis lain, mereka semua ada album kan. Betul. Kalian mungkin Saiful sebab lebih lagi sebagai penghibur kan. Betul. Bukannya sebagai penyanyi betul-betul ada album, ada single yang hits ni. Apa perangai lepas ni? Okey, selepas ini kami pun sudah menyimpan sebenarnya kami dah ada single dah. Cuma belum rilis. Konsep macam mana? Inilah konsep macam senario ke apa? Lebih kurang sebab kita orang pun mengidolakan senario. Kita orang pun ingin mengikut jejak mereka. Legenda komedi yang ada lagu dekat AJL. Jadi kita orang menyimpan hasrat seperti itu. Dan kita orang kalau ada macam contoh producer yang nak ambil kita orang untuk collaborate nak nyanyi, kita orang terbuka untuk sama-sama bekerjasama. Dan sebenarnya kita orang pun ada projek dengan Ajai. Tapi projek tu dah lama sebelum PKP. Sebelum PKP. Jadi saya rasa mungkin berkat kesabaran tu mungkin inilah time dia, inilah masa dia. Penantian dia lama berbaloi berbaloi lepas jadi juara. Betul. Saya nak tanya Saiful sebagai abang kan, kalian masuk Premier Duo tadi, kalian pun cakap bahawa sebenarnya bila masuk Premier Duo baru tahu sebenarnya susah nak jadi penyanyi. Betul. Kalian berdua kan, bila di saat Sharif jatuh, awak sebagai abang akan bangkit balik. Dan boleh ceritakan, mungkin ada detik-detik yang rasa macam nak give up dah ni, titik paling bawah dah ni. Okey. Sebenarnya ramai peminat yang rindu kita orang beraksi balik. Jadi kebetulan Sharif dah panggil, dia cakap marilah kita join. Lagipun kita kita punya fans-fans sudah rindu dengan kita. Dengan kita punya jenaka apa semua. Tapi saya cakap ini nyanyi. Bolehkah kita ini? Tapi kita try. Kita try, kita nyanyi, kita masukkan lawak-lawak tu dalam konsep apa cabar diri jugalah. Betul, akan datang lagu-lagu Sabah ke kan? Itulah kita orang macam yang saya cakap tadi lah, kita orang menunggu mana-mana label ke untuk lepas juara ni moga dipermudahkan langkah. Yes, insya-Allah. Terima kasih untuk Sharif dan juga Saiful. Terima kasih juga kerana menjemput kita orang. Bantin balik tidur dengan tenang. Alhamdulillah. Kita orang balik ni kita orang tidur dengan mokap check. Okey, Lepas tu kita hati-hati. Esok kita bincangkan tentang mengesankan darah tinggi. Sekarang ni pun dalam ikut Kementerian Kesihatan Malaysia ada sikit peningkatan COVID-19 dan perlu kita jaga diri dan juga sentiasa perhatikan keselamatan anda. Baik. Apa pun kita ucapkan terima kasih juga kalian yang setia menonton Malaysia hari ini. Jangan lupa esok 9.30 pagi kita sampai di sini saja dulu untuk hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan. Teruskan Irama Malam Berlaku. Alright. Hidup melambung, gaji tak untung, kerja aku banyak bertimbun-timbun, sakit melolong, sendiri tanggung, sampai bila nak hidup nak minta tolong. Hey! Jabatan gudung, kerja bedung, hari-hari kerja kena kelentong, misai ketanggung, ikan ke wukong, jangan sampai aku percaya.